Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita rezeki, peluang. Kita sudah pun menjalani separuh daripada bulan Ramadan. Dan kita berada di titik tengah bulan Ramadan, 15 Ramadan, dan kita akan masuk ke separuh masa kedua daripada bulan Ramadan. Dan boleh jadi sewaktu kita berada di titik pertengahan ini, kita mula merenung dan melihat sejauh mana prestasi kita. Kita buat midterm performance evaluation lah basically kan. So sangat wajar kalau kita rasa kewalahan. Kita tengok banyak benda yang aku target dulu tidak pun tercapai. Ada banyak yang ketinggalan dari sudut schedule-nya, targetnya banyak yang ketinggalan. Dan kita ada, yang penting ialah kita ada rasa untuk terus berusaha untuk meningkatkan prestasi dan memperbaiki diri kita, dan itu tanda-tanda yang sangat baik sebenarnya. Kerana apabila Nabi SAW sebut dalam hadis yang cukup popular berkaitan dengan Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang berdiri solat pada waktu malam, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan yang pertama keimanan, dia yakin dengan janji Allah SWT, dia yakin dengan semua ganjaran yang Allah SWT tawarkan, dan dia juga wahtisaban, dia mengharapkan ganjaran itu dengan sungguh-sungguh. Tentunya mengharapkan itu bukan berharap semata-mata, tapi dia bekerja dan berusaha untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan semua dosanya yang terdahulu. Cuma tentulah untuk istiqamah dan untuk terus dalam proses memperbaiki diri ini bukan satu hal yang mudah. Nabi SAW juga pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata, "Syayyabatni Hud." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah tanya, "Wahai Rasulullah, cepatnya kamu beruban?" Dan Nabi SAW sebut, "Aku telah beruban disebabkan surah Hud." Kerana dalam surah Hud itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah, tetaplah kamu di atas jalan yang benar seperti mana yang telah kamu diperintahkan. Dan ini satu proses yang memerlukan usaha dan sangat menarik kerana usaha untuk sentiasa berterusan memperbaiki diri dan membuat amal-amal soleh walaupun sedikit adalah salah satu amal yang paling disayangi dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qall." Amalan yang paling disayangi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Dan antara syarah yang dipetik tentang hadis ini adalah apa yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam bukunya Lataiful Ma'arif, dan pendapat ini menggerunkan juga kalau kita berikan tumpuan. Kata Ibn Rajab, balasan dari amal kebaikan adalah amalan kebaikan yang selanjutnya. Maksudnya kalau amal soleh kita ni diterima Allah SWT, tanda amal itu diterima adalah apabila kita berlanjutan, berterusan melakukan amal itu dan ia membuahkan lagi amal-amal lain. Maka tanda diterimanya amalan yang pertama, kata Ibn Rajab. Sebaliknya, kata Ibn Rajab, begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun dilanjutkan pula dengan amalan keburukan. Dia dah buat baik dah, lepas tu contohnya habis Ramadan, dia tinggalkan semua amalan baik dia dan dia pergi melakukan amalan-amalan buruk. Maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal saleh, amal kebajikan yang telah dia lakukan sebelum itu. Moga Allah SWT lindungi kita daripada satu tragedi yang seperti ini. Dah dapat baik-baik buat amal saleh, rupanya dia tidak diterima, malah kita balik, bahkan kita kembali pula kepada dosa, maksiat dan keburukan-keburukan yang kita nak tinggalkan. Dan ada satu hadis lagi yang menarik daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, ketika ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, wahai ibu para orang-orang beriman, Aisyah, Rasulullah ni beramal macam mana? Adakah dia mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Maksudnya Nabi kumpulkan atau Nabi pulun pada hari-hari tertentu. Aisyah menjawab, "La, kana amaluhu dimatan." Tidak, Nabi SAW bila beramal, dia beramal secara berterusan. Dia ada rutin dia. Dia bukan pulun, dia bukan kumpulkan, tapi dia berlaku secara berterusan. Dan yang memeranjatkan di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha menyebut, "Wa iyyakum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'."
dan kamu sebenarnya, siapa saja di antara kamu ni pasti mampu melakukan ikut pace Nabi SAW. Kalau kamu nak ikut pace Nabi SAW tu, kamu sebenarnya boleh ikut pace. Tapi tentunya kualiti dan kuantiti amal soleh Nabi SAW jauh tak terjangkau lah oleh kita yang lemah ini. Ia jauh lebih cemerlang. Tapi kita sebenarnya mampu menyusun kehidupan kita untuk melakukan amal secara berterusan walaupun sedikit. Kerana konsistensi itu yang penting. Bahkan saya waktu menyebut ni teringat ada kata-kata yang disebut oleh seorang coach jurulatih marathon. Dia kata siapa yang menang tu dia bukan yang paling laju, tetapi orang yang paling kurang slow down sepanjang larian dia. Maksudnya dia continue untuk jaga pace dia walaupun sedikit. Dan menarik kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, mereka dalam banyak hal memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka berusaha untuk memastikan mereka melakukan amal soleh secara berterusan walaupun sedikit. Dan ada satu hadis ini yang cukup baik untuk kita renungkan. Nabi SAW sebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam At-Tirmidzi. Saya bacakan terjemahannya. Jika anak Adam memasuki pagi hari, idza asbaha ibnu Adam, apabila bangun pagi seorang anak Adam, sesungguhnya semua anggota badannya berkata, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu, yakni kepada diri kita ni. Dia berkata kepada kita ni, semua anggota tubuh badan kita ni bercakap dengan kita, jika engkau istiqamah, maka kami juga akan istiqamah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Maksudnya anggota tubuh badan ni follow kita punya intention, niat kita, kesungguhan kita dan juga pace kita. Dan kalau kita istiqamah, semua sendi-sendi anggota tubuh badan kita juga akan istiqamah. Dan satu lagi hadis yang sangat sinonim bila menyebut tentang melakukan amal secara berterusan ni adalah, tentunya Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dia adalah musim kita beribadah lebih daripada bulan-bulan lain, dan hampir mustahil kita boleh jaga pace dan prestasi Ramadan di luar Ramadan. Dan tentunya kita takkan boleh nak puasa setiap hari seperti dalam bulan Ramadan, solat malam setiap hari seperti bulan Ramadan. Mungkin itu terlalu sukar untuk dijaga, dan itu menyebabkan Ramadan special. Tapi kita kena juga sedar bahawa dalam proses kita menjaga amalan secara berterusan, Nabi SAW pesan, walikulli amalin syirrah. Untuk setiap amal itu ada waktu semangat dia, ada waktu mood dia berada di kemuncak. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap fasa yang semangat itu akan ada waktu dia down, fatrah. Dan Nabi pesan, ini yang penting kita kena jaga. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang waktu dia down, dia masih bertahan di atas sunnahku, faqadih tada, dia akan mendapat petunjuk. Waman takun ila ghairi dhalik, tapi siapa yang waktu dia down, dia tidak tetap di atas sunnah Nabi SAW, faqad dhal, dia akan binasa, dia akan sesat. Moga Allah SWT lindungi kita. Dan bercakap tentang isu ini, tentunya saya teringat satu buku yang cukup popular, bestseller di seluruh dunia, dan sangat mudah untuk dicari di mana-mana kedai buku. Bahkan kalau pergi ke YouTube pun, kalau kita search, kita akan jumpa pelbagai rumusan dan summary untuk buku ini. Bukunya bertajuk Atomic Habits. Atomic Habits. Habit-habit yang kecil lah. Atom ni kan molekul paling kecil. Ditulis oleh seorang penulis nama dia James Clear. Buku ini adalah tesis tentang how to get better 1% every day. Dia adalah soal bagaimana membina sistem. Dia bukan hanya memasakkan impian dan cita-cita, kemudian kita ikut mood kita. Waktu mood kita on, kita pun buat. Mood kita down, kita pun tinggal. Itu tidak akan mampu membina satu sistem yang sustainable, yang mampan untuk membina karakter kita yang adwamuha wa inqal, berterusan beramal walaupun sedikit. Dan Atomic Habits ni buku yang sangat sistematik, mengajar bagaimana mewujudkan sistem, termasuklah bila kita berada dalam environment yang tidak kondusif untuk kita membina habits tersebut. Dia ajar tentang you don't have to be a victim of your environment. Jangan jadi mangsa environment, but you can architect your environment. Kita boleh bina environment kita. Dan saya cadangkan rakan-rakan untuk membaca buku ini. Dan sangat penting juga kita mengambil manfaat daripada kajian-kajian dan juga
dapatan-dapatan para pengkaji yang membuat research ini, kerana Nabi SAW sebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, wisdom dan sistem-sistem dan cara fikir yang advance ini daripada kajian-kajian ini adalah barang hilang orang mukmin. Dan Nabi SAW kata daripada mana pun dia jumpa, dia lebih berhak untuk mengambilnya, atau kita perlu ambil. Selain kita belajar Al-Quran dan daripada hadis, daripada sirah Nabi SAW, kita juga mengambil manfaat daripada kajian-kajian saintifik, kajian-kajian behavioral, kajian-kajian tingkah laku yang dilakukan. Dan dibuktikan dan menarik, James Clear ni bukan hanya cerita daripada teori, tapi daripada pengalaman diri dia sendiri. Dia pernah mengalami satu kemalangan yang sangat fatal, sehingga dia tak boleh nak bangun, tak boleh duduk, tak boleh berjalan, dan dia ingat dia dah takkan boleh bergerak dah selepas itu. Tapi dengan melakukan improvement 1% secara berterusan, adwa muha wa inqal, kemudian dia bahkan jadi lebih kuat daripada sebelum dia mengalami kemalangan tersebut. Dan ini kita boleh apply sebenarnya dalam pelbagai aspek. Kita nak bina sistem membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, atau baca hadis-hadis Nabi SAW, atau kita nak membaca buku, atau kita nak menulis buku, atau apa sajalah aspek dalam kehidupan kita. Bahkan saya sedang membaca sebuah biografi tentang seorang ulama tafsir modern contemporary yang berada di Indonesia, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ada satu biografi yang ditulis tentang hidup beliau, dan saya kagum melihat buku-bukunya. Barangkali 100 atau lebih buah buku telah ditulis, termasuklah tafsir Al-Misbah yang ada 15 jilid, menafsirkan seluruh Al-Quran secara ayat per ayat, ditulis dalam masa kurang lebih 4 tahun. Dan bila dibaca bagaimana beliau bekerja dan rutin beliau, bukan dia duduk dan pulun tulis sekaligus siap, tapi dia mengambil masa bertahun-tahun. Sebelum itu pun, sejak zaman dia di awal pengajian, menulis sikit-sikit setiap hari. Dan habits itu yang menyebabkan beliau menjadi seorang ulama yang produktif. Demikian juga dalam semua sektor lain. Kita juga ada ulama-ulama Nusantara yang hebat seperti Buya Hamka. Kita juga ada orang-orang dalam pelbagai sektor lah, yang menghasilkan seni karya-karya yang luar biasa. Dan itu semua di sebalik itu ada sistem yang mereka bekerja secara konsisten walaupun sedikit setiap hari. Dan tentunya Nabi SAW mengajarkan kita doa-doa yang perlu kita baca. Dan salah satu doa yang popular Nabi ajar, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agamamu. Ini Nabi baca doa yang paling kerap. Dan doa ini dibaca oleh Nabi yang dapat wahyu direct daripada Allah SWT. Apalagi kita yang banyak ikut mood ni, so lagilah kita kena minta. Dan satu lagi doa ni daripada dalam Quran, Allah SWT rakamkan dalam surah Ali Imran ayat 68, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah engkau pesongkan hati kami, condongkan hati kami, gelincirkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, selepas kau berikan kami hidayah, selepas kau berikan kami taufik untuk melakukan amal-amal saleh, insaf, bertaubat, kembali kepada engkau. Jangan kau biarkan hati kami terpaling sekali lagi. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan hadiahkan kami daripada sisimu rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, dan engkaulah Tuhan yang al-wahhab, yang maha memberi hadiah, yang maha memberikan kurnia dan rahmat kasih sayang. Jadi sama-sama kita usahakan. Saya nasihatkan diri saya terlebih dahulu. Banyak azam-azam yang selalu tergendala, banyak impian-impian yang tidak tercapai. Kita jadikan Ramadan ini kesempatan untuk kita menyusun balik kehidupan, membina sistem supaya kita dapat beramal secara berterusan. Bermula Ramadan ini kita carry forward apa yang kita mampu, walaupun sedikit, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang beramal secara konsisten walaupun sedikit. Allahumma ja'alna minhum. Moga Allah jadikan kita dalam kalangan orang-orang yang seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.